Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pelajar dan pensyarah yang bersama-sama kita untuk memperdengarkan pengucapan awam bagi program We Choose Speaker Corner yang telah dijadualkan pada tarikh 27 Mei 2021 iaitu hari Khamis. Saya, Izzah Fatina binti Ahmad Razali selaku moderator anda bagi We Choose Speaker Corner hari ini. Sebelum kita mulakan perkongsian pada hari ini, adalah saya memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini. Ahli panel kita ini merupakan ahli persatuan mahasiswa Fakulti Pertanian Pematani di bawah kelab Bachelor Sains Pengurusan Peladangan. Namanya ialah Muhammad Nur Hilmi bin Sabiran dan beliau merupakan pelajar tahun 3. Tajuk yang akan dibawa oleh panel kita pada episod kali ini ialah Rahsia di Sebalik Bidang Pertanian. Saudara, dipersilakan. Alright. Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum dan selamat malam. Selamat petang. Nama saya Muhammad Rahimi bin Sabiran dan saya adalah pelajar tahun 3 Fakulti Pertanian dan mengambil jurusan Bachelor Sains Pengurusan Peladangan. Saudari Izzah boleh share screen untuk slide. Okey, tajuk pada hari ini saya akan membentangkan tajuk rahsia di sebalik bidang pertanian. Kenapa saya mengambil tajuk ini sebagai untuk sesi perkongsian pada malam ini? Kerana saya merasakan pertanian itu adalah lebih dekat dengan diri saya kerana daripada dulu lagi saya sering melakukan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pertanian lah, iaitu bercocok tanam. Okay, next slide. Alright, so basically untuk pengetahuan semua, untuk semua pendengar, kita tahu pertanian ni adalah amat penting dalam bidang ekonomi Malaysia, iaitu terutamanya Malaysia lah. Kita juga tahu Malaysia ini adalah sebagai sebuah negara pertanian, iaitu kat sini saya ada menghususkan 4 perkara, iaitu bagi kepentingan pertanian, iaitu yang pertama menjana pendapatan negara. Di sini kita dapat melihat kepentingan pertanian tersebut dapat menjana pendapatan ekonomi negara, iaitu di samping sektor pengiputan dan juga menjana pendapatan tetap dan juga pendapatan sampingan bagi mereka yang menceburi bidang pertanian ini. Nombor 2, keselamatan makanan. Bagi setiap negara, mereka memerlukan bidang pertanian ini bagi memastikan keselamatan makanan setiap negara itu adalah berada dalam keadaan terkawal dan stabil. Dan nombor 3 adalah ekonomi negara. Kita juga tahu pertanian ini adalah amat penting dalam menjamin ekonomi negara, iaitu bagi Malaysia itu sendiri, sektor pertanian terutamanya sektor peladangan amat penting dalam menjamin ekonomi negara, iaitu terutama dalam bidang peladangan lah. Kita juga tahu Malaysia ini amat terkenal dengan pokok kelapa sawitnya, iaitu kelapa sawit boleh diklasifikasikan sebagai pertanian juga. Dan ini amat penting dalam negara kita, di mana kita dapat melihat tahun demi tahun penyumbangan sektor pertanian dalam negara kita adalah amat penting. Dan keempat adalah sektor pekerjaan. Kita dapat melihat dalam negara kita, dalam sektor peladangan itu sendiri, di mana pada tahun lepas dan tahun ini negara kita mengalami masalah COVID-19, di mana kita dapat melihat apabila berlakunya fenomena ini ataupun masalah krisis ini, apabila berlakunya pengurangan kerja daripada negara-negara luar,
Ini menyebabkan sektor-sektor peladangan kita kekurangan pekerja, iaitu terutamanya dalam pekerja yang harvesting kelapa sawit itu sendiri. Dan ini amat penting, kita dapat melihat juga sektor pekerjaan ini bila mana pertanian ini peladangan, iaitu sektor peladangan berdaya saing dengan sektor-sektor lain, dia juga adalah sebagai peluang untuk rakyat Malaysia dalam menceburi bidang pertanian ini. Next slide. Alright, so macam mana, kenapa saya memberitahu bidang pertanian itu adalah amat penting? Kita boleh dilihat di sini kebolehan bidang pertanian, iaitu kependudukan Malaysia pada tahun 2021 adalah sebanyak 32,776,194 orang, di mana kadar peningkatan kependudukan ini adalah tahun demi tahun akan meningkat. Namun di mana disebabkan mungkin kebelakangan ini adalah krisis yang kita tahu juga amat besar, terutamanya di Malaysia, iaitu berkaitan dengan COVID-19, mungkin kadar pertumbuhan itu agak perlahan. Namun apabila kita melihat di sini, kadar pertumbuhan penduduk jumlahnya adalah, walaupun kadar pertumbuhannya semakin menurun, kadar pertumbuhan penduduk semakin meningkat jumlah. Nah, jadinya apabila jumlah kadar pertumbuhan penduduk adalah semakin meningkat, kita tahu setiap penduduk memerlukan makanan, dan di mana makanan ini adalah daripada bidang pertanian. Dia tidak akan datang daripada bidang-bidang kejuruteraan ataupun pemodenan dan sebagainya. Kita tahu makanan ini adalah berasal daripada bidang pertanian. Jadi itu adalah amat penting dalam kita semua sebagai rakyat Malaysia, terutamanya rakyat Malaysia, menceburi bidang pertanian ini kerana dia amat penting dalam menjamin ekonomi negara kita. Alright, seterusnya. Okey, saya juga membawakan carta peratusan ini, di mana kadar pertanian di negara kita ini adalah amat kurang kerana kita dapat lihat di sini import dependency ratio, kita punya kadar pengimportan daripada negara-negara luar, tidak kiralah daripada sayur, livestock, ikan ataupun ayam, lembu, kita amat tinggi dalam mengimport daripada negara luar, dan kita punya kadar self-sufficient ratio di sini amat, walaupun kadar telah melebihi 100%, tapi kita tahu kadar ini amatlah penting untuk kita lebihkan kerana dia penggunaan adalah setiap hari, dan ini amat penting dalam menjamin keselamatan makanan negara kita. Alright, seterusnya. Alright, so saya akan teruskan dengan tujuan utama saya, iaitu di sini saya akan menceritakan kenapa pentingnya pertanian. Saya telah menceritakan kenapa pentingnya pertanian, dan saya juga akan cuba menarik minat untuk pendengar-pendengar semua kenapa kita perlu mendekatkan diri dengan pertanian, terutamanya sebagai pelajar-pelajar daripada Fakulti Pertanian lah. Seterusnya. Alright, so pengalaman saya dalam bidang pertanian ini, saya telah menceburi ini sejak tingkatan 5 lagi. Tapi saya menceburi bidang ini secara macam lebih dalam lah apabila saya masuk ke alam degree, alam bachelor, dan saya juga mempunyai tanaman nanas, iaitu saya mengusahakan sendiri.
Jadinya pengalaman sepanjang 2 tahun ni saya akan menceritakan sedikit sebanyak pahit manis dalam bidang pertanian yang saya telah ceburi ni. Saya menceburi bidang tanaman nanas, iaitu kita tahu tanaman nanas ini adalah satu tanaman yang dihasilkan untuk tujuan makanan. Alright, so saya akan menceritakan sikit sebanyak tentang fisiologi tanaman nanas. Untuk pengetahuan semua, umur pokok nanas untuk matang sebelum kita melakukan penghormonan adalah selama 8 hingga 10 bulan. Itu bergantung kepada pengusaha itu sendirilah untuk menghasilkan buah yang purata beratnya seberapa mengikut pasaran yang mereka inginkan. So, jangka penuaian buah adalah selama 14 hingga 16 bulan. Ini adalah selepas penghormonan dan dapat dituai selepas 16 bulan. Jadinya kerja-kerja yang perlu dilakukan dalam tanaman nanas ini adalah yang pertama, proses penanaman, pemajaan, merumput, kawalan penyakit dan penghormonan serta penjagaan buah. Right, seterusnya. Varieti yang terdapat di Malaysia lah. Kita tahu kod kita terkenal dengan AC1 sehingga AC12. Iaitu varieti ini, varieti yang telah saya ceburi adalah varieti Morris, varieti MD2 dan Josephine. Alright, seterusnya. Alright, so proses yang pertama adalah pemilihan anak benih. Apa yang kita perlu bagi proses-proses yang saya lakukan? Yang pertamanya adalah pemilihan anak benih. Pemilihan anak benih ini adalah amat penting bagi memastikan hasil yang dihasilkan oleh pokok adalah berkualiti. Ini juga menjamin kita punya pendapatan. Kerana jika pemilihan anak benih ini kita mengambil mudah, anak-anak benih ini akan ada yang telah dijangkiti penyakit. Jadinya bila anak benih ini dijangkiti penyakit, apabila kita tanam selama setahun dan hasilnya adalah amat mendatangkan kerugian kepada petani-petani yang menceburi bidang nanas ini. Seterusnya adalah penanaman. Sebelum proses penanaman, apa yang perlu petani-petani buat adalah proses pengapuran. Bagi tanah gambut, proses pengapuran adalah amat penting bagi menaikkan pH tanah daripada asid kepada alkali. Nanas juga boleh hidup di tanah berasid, namun adalah lebih baik jika tanah itu neutral. Right. Seterusnya, proses merumpai. Setelah proses menanam tadi, adalah amat penting kita melakukan proses merumpai, di mana proses merumpai ini kita sering lakukan bagi tujuan memudahkan proses pembajaan dan tidak mengelakkan pembaziran bahaja yang akan diberikan selepas proses merumpai. Ini akan menyebabkan kadar penyerapan baja itu sendiri adalah lebih tinggi berbanding petani-petani membaja tanaman nanas mereka yang mempunyai rumput. Selain itu juga untuk proses berskala besar adalah digalakkan untuk menggunakan plastik hitam sebelum menanam nanas ini bagi mengelakkan pertumbuhan rumput dengan kadar yang cepat. Alright, seterusnya. Alright, ini adalah proses pembajaan. Proses pembajaan ini adalah dilakukan sebanyak 3 kali sepanjang umur nanas itu sepanjang untuk penuaian, iaitu di mana adalah dilakukan sebulan selepas penanaman dan 3 bulan selepas penanaman dan 3 bulan seterusnya selepas pembajaan yang kedua. Ini di mana untuk menghasilkan
pokok-pokok yang berkualiti bagi menghasilkan buah-buah yang berkualiti. Dan untuk saudari Izzah Fatina, ambil tahu MD2 ini adalah dijual secara kilo dan ditimbang. Jika pokok yang dihasilkan adalah sihat dan besar, ia akan mempengaruhi buah itu sendiri. Apabila buah itu berat, kadar keuntungan yang dihasilkan adalah lebih tinggi dan lebih untung. Alright, seterusnya. Seterusnya adalah proses penghormonan selepas 8 ke 10 bulan pokok itu ditanam. Dan apabila pokok telah matang untuk dihormon, ini adalah gambar di mana bunga-bunga nanas telah keluar selepas proses penghormonan. Selalunya proses penghormonan mengambil masa sebulan untuk keluar bunga nanas lah. Terus. Alright. Untuk penjagaan buah MD2 adalah amat sukar sebenarnya, kerana yalah, kita tahu hasil yang permintaan yang sangat tinggi dan juga buah yang sangat manja. Itu kerana harganya di pasaran adalah lebih tinggi berbanding dengan buah moris, di mana buah moris adalah lebih senang untuk jaga. Untuk penjagaan buah MD2, para petani adalah perlu untuk membungkus buah ataupun menutup buah bagi mengelakkan buah-buah itu rosak disebabkan kepanasan yang tidak teratur di negara kita ini. Seterusnya. Alright, apabila proses penutupan buah, penjagaan buah sudah dilakukan, proses yang terakhir sebelum mengawal untung bagi petani adalah proses penuaian. Apabila buah telah mencapai skala kemasakan, iaitu mungkin skala 1 dan skala 2 untuk proses masak, para petani boleh menuai. Selalunya untuk buah-buah MD2, buah nanas MD2 akan dijual secara kilo lah, dan nanas Josa dan nanas Moris selalunya akan dijual secara pukal, di mana pemborong-pemborong daripada kilang lah selalunya akan membeli hasil petani. Seterusnya. Alright, apabila penuaian sudah dilakukan, adalah amat penting para petani melakukan penggradean buah. Ini adalah bagi memastikan menaikkan taraf sesebuah petani itu untuk membezakan dengan petani yang lain. Jika hasil yang dikeluarkan kepada penjual adalah tinggi, berkualiti, ini menjamin kualiti buah yang dijual kepada pembeli lah. Ini juga pembeli akan lebih suka untuk membeli dan terus membeli daripada petani itu. Alright, seterusnya. Alright, cabaran-cabaran sepanjang saya melakukan penanaman nanas ini adalah amat sukar, di mana kerana kita adalah nanas ini ditanam secara terbuka dan itu juga akan menarik perosak-perosak, terutama musang, monyet, babi hutan, tikus. Dan juga sepanjang saya melakukan penanaman nanas MD2 ini, kerana harganya terlalu tinggi, adalah berdepan dengan masalah kecurian, iaitu orang lebih suka untuk mencuri, di mana harganya yang terlalu tinggi dan penggunaan yang terlalu tinggi membuatkan orang lebih suka mencuri untuk mendapatkan hasil yang cepat. Alright, seterusnya. Alright, so apa yang saya nak kongsikan di sini, bagi para pelajar, khususnya para pelajar fakulti pertanian, mereka haruslah lebih cenderung untuk, lebih suka untuk minat dalam bidang pertanian ini, kerana bidang pertanian ini sendiri dapat menjaminkan keuntungan di masa hadapan. Kita tahu jumlah kadar penumbuhan penduduk yang lebih semakin lama semakin tinggi, membuatkan permintaan makanan adalah semakin lama semakin tinggi. Ini menjamin
tidak kiralah para pelajar ingin melakukan pertanian ini sebagai pendapatan tetap ataupun pendapatan sampingan. Sebagai saya menjadikan pertanian ini sebagai sampingan, di mana walaupun kita kena bijak lah untuk memilih tanaman-tanaman yang untuk kita cuburi, dan apa yang perlu pelajar tahu ataupun mereka di luar sana tahu sebelum melakukan pelaburan dalam sesebuah bidang pertanian adalah 1I dan 4M, iaitu di mana 1I adalah ilmu dan 4M adalah modal, minat, masa dan juga mentor, di mana adalah amat penting bagi seorang pelajar yang untuk menceburi bidang pertanian ini mencari mentor, di mana mentor ini akan mengajar mereka dalam menguruskan wang, menguruskan masa mereka dan menguruskan tanaman mereka, di mana kita dapat melihat di luar sana ramai petani-petani yang pada masa ini, terutama di musim COVID ini, krisis COVID, mereka tidak berjaya untuk memasarkan produk-produk pertanian mereka seperti buah-buah yang dihasilkan kerana lambakan di pasaran. Namun jika para pelajar mempunyai mentor yang berpengalaman dan serta mempunyai kabel yang kuat, iaitu networking yang kuat, mereka akan lebih mudah untuk memasarkan barangan atau produk-produk pertanian yang dihasilkan oleh mereka. Ini tidak langsung dapat mengurangkan masalah yang berlaku di negara kita pada masa ini, iaitu lambakan sayur-sayuran dan barangan pertanian kerana hasil yang dihasilkan terlalu tinggi dalam masa yang sama dengan petani-petani yang lain. Adalah amat penting bagi para petani ataupun para pelajar yang ingin menceburi bidang pertanian untuk menguruskan masa, iaitu pastikan pengeluaran hasil pertanian mereka tidak sama dengan masa-masa petani-petani lain dalam mengeluarkan hasil pertanian mereka. Ini bagi mengelakkan lambakan hasil pertanian dalam negara kita. Ini juga untuk mengelakkan kerugian masa dan wang mereka itu sendiri. Alright, saya rasa itu saja daripada saya, iaitu teruslah menceburi bidang pertanian kerana bidang pertanian adalah satu perniagaan. Terima kasih daripada saya. Kita kembali ke saudari Izzah. Terima kasih kepada saudara Hilmi atas perkongsian yang menarik sebentar tadi. Semoga para pendengar dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan yang telah dicurahkan. Maka berakhirlah slot Virtual Speaker Corner pada hari ini. Semoga berjumpa lagi pada hari Selasa yang akan datang dengan informasi yang padat untuk tetapan semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada panel dan para pendengar sekalian, serta memohon untuk menutup majlis ilmu kita pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat malam.